Okay, hi semua. Okay, today we will try to go into another kingdom, the kingdom of Plantae. Okay, which will be referring to the kingdom for all the plants. First, we will start with the characteristics of these organisms under the kingdom of Plantae. So basically, they are all eukaryotic organisms because they are still in the domain of eukarya, and they are all multicellular organisms. And another important unique characteristic about the plants is that they are all photoautotrophs, meaning that they can produce their own organic material from the process of photosynthesis. Okay, and they will be having chloroplast, okay, to trap the light energy, and of course they will be having the chlorophylls A and B inside the chloroplast. In terms of the food storage, it will be in the form of starch dalam bentuk kanji. Kanji. Okay, so another important characteristic about the kingdom of Plantae is that the cell wall of the plants is made up of cellulose. Okay, so ini berbeza dengan dinding sel yang ada pada bakteria. Kita tahu dinding sel bakteria terbentuk daripada peptidoglycan. Dan juga berbeza dengan dinding sel bagi fungi yang mana terbentuk daripada apa? Daripada chitin. Okay. And generally all the plants live in terrestrial environments. Maksudnya boleh dikatakan secara umum semua tumbuh-tumbuhan adalah organisma daratan. Okay. So ini adalah kemajuan ni pasal dia dah pergi ke kawasan daratan. Okay, and they can produce asexually or sexually. Okay, asexually ada banyak kaedah di mana dia boleh menghasilkan tunas, dia boleh menghasilkan rhizome, boleh menghasilkan stolon dan sebagainya. Okay. Dan juga kalau kita cakap tentang pembiakan secara seksual, maksud dia akan menghasilkan gamet lah. Gamet macam biasa. Okay, one important unique characteristic about the plants is that they show alternation of generation. So kita kena tahu bahawa tumbuhan ni dia boleh wujud dalam dua bentuk ataupun dua generasi lah kita kata. One is the sporophyte generation, which is actually diploid to end, and the sporophyte is actually the generation in which that individual plant will be producing the spores. Okay, pasal tu namanya sporophyte, pasal dia menghasilkan spora. Okay, and they can also be in the form of this gametophyte generation. So gametophyte generation is haploid. Okay, and this is the generation that will be producing the gametes. Pasal tu namanya gametophyte, pasal dia menghasilkan gamet. Okay, basically this is the alternation of generation lah, di mana kita kata mungkin pokok tu pada asalnya dalam keadaan sporophyte, nanti dia akan menghasilkan spora. Okay, mungkin ada male spore, ada female spore, ada microspore, ada megaspore. Nanti masing-masing akan berkembang membentuk gametophyte. So kalau microspore akan mungkin membentuk gametophyte jantan, manakala megaspore akan membentuk gametophyte betina. So each of the two types of gametophyte will produce gametes, and if fertilization occurs, then zygote akan terbentuk dan terbentuk semula sporophyte. So dia berselang-seli, sekejap sporophyte, sekejap gametophyte, sekejap sporophyte, sekejap gametophyte. So dia alternately, okay, berlakulah selangan generasi, okay, alternation of generation. Okay, and so that will be a little bit about the characteristic of the plants. Okay, now we go about the classification of the kingdom of Plantae. So basically kingdom Plantae ni kita bagi dulu kepada beberapa kumpulan tapi tengok dulu apakah kriteria utama yang kita tengok. Yang pertama kita tengok dia ada tisu vaskular ataupun tidak. So mana-mana tumbuhan yang tidak ada sebarang tisu vaskular, tak ada sistem vaskular, okay, kita namakan dia sebagai non-vascular plants, tak ada xylem, tak ada flowworm, dan kita masukkan dia ke dalam grup yang pertama iaitu bryophytes. Okay, ini adalah kumpulan lumut. Kumpulan lumut-lumut lah. Okay, bryophytes. Yang ni adalah grup yang dikatakan agak primitif, kurang maju. Manakala kalau tumbuhan tu kita dapati dia ada sistem vaskular,
Kita tengok pula dia punya sistem vaskular tu simple ataupun kompleks. Okey. Lepas dah tengok pasal vaskular tu kan, adanya sistem vaskular, kita tengok kriteria yang kedua iaitu dia ada menghasilkan biji ataupun tidak. Okey. Kalau pokok tu tak menghasilkan sebarang biji, kita namakan sebagai seedless, maka dia akan digolongkan ke dalam grup pteridophytes. Ini kumpulan kedua lah ni, pteridophyte, iaitu kumpulan pakis, pteridophytes. Manakala kalau tumbuhan tu dia menghasilkan biji, kita panggil dia sebagai seed plant, the seed plants. Maka kita teruskan tengok pada kriteria yang seterusnya, di mana dua-dua ada biji, tapi adakah biji dia terlindung ataupun terdedah. Okay. So kalau biji dia tidak terlindung, okay, selalunya dia juga dikatakan sebagai tumbuhan yang tidak berbunga, non-flowering. So kita masukkan grup tumbuhan yang tidak berbunga ini, okay, di mana bijinya juga adalah terdedah, naked seed. Kita masukkan dalam grup gymnosperms. Contohnya macam pokok pine, pokok Christmas kan, pokok pine dan sebagainya lah, kawan-kawan dia. Manakala kalau biji dia tertutup, terlindung, di samping itu dia juga menghasilkan bunga, maka dia dikatakan sebagai the flowering plants, dan kita masukkan diorang ni dalam grup yang paling maju iaitu the angiosperms, tumbuh berbunga macam pokok bunga raya lah, pokok kebangsaan kita, the hibiscus rosacehensis, the flowering plant. So ini adalah 4 lah kumpulan utama dalam kingdom of plantae.